niyabatul fathati anil kasrah. Qala wa amma al-fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Baik, sambung pengajian kita dengan kita Al-Fatihah Saniyah. Bagi khafat ada 3 alamat. Bagi khafat ada tiga alamat. Kasrah, ya dan juga fathah. Jadi antara yang paling susah sedikit adalah fathah. Dan di dalam ni kita akan bincang mamnu' min as-sarf. Jadi isim yang ditegah daripada sarf. Jadi ditegah daripada tanwin dan juga ditegah daripada balik bawah. Jadi anda dah sebut dah hari itu secara ringkas dah. Dalam pengajian yang lepas kita dah sebut dah bahwasanya isim ni asalnya adalah mu'rab, tapi kenapa ditegah daripada tanwin? Sebab menyerupai fa'il. Menyerupai fa'il pada wujudnya 2 illah. Kita dah sebut dah, kita buat hari itu. Mungkin kita akan ulang balik sekali lagi untuk supaya lebih faham. Ada pengulangan. Ulama sebut idza takarrara taqarrara. Idza takarrara taqarrara. Sesuatu tu bila berulang-ulang maka jadi kejam. Jadi kita akan ulang, sebab tu Ibu nak sebut juga dulu sedikit dan akan ulang balik. Dan kita akan baca syarah apa yang syarah ni sebut. Jadi fa'il kita sebut dia ada 2 illah far'iyah. Fa'il dia ada 2 illah far'iyah. Kemudian isim pula ada juga illah far'iyah seperti fa'il. Jadi bila isim tu ada 2 illah sama dengan fa'il, maka dia mengambil hukum fa'il. Fa'il apa hukum dia? Fa'il hukum dia tidak menerima tanwin. Sebab tanwin adalah alamat khusus bagi isim. Tiba-tiba isim ni dia sama dengan fa'il pada wujudnya 2 illah yang kita sebut itu. Jadi dia ambil hukum fa'il. Maknanya dia pun tak terima tanwin juga. Dan fa'il tak terima baris bawah. Isim ni pun tak terima baris bawah juga. Jadi sebab itulah dia sama dengan fa'il dalam pada hukum. Jadi hari itu kita sebut Muhammad Sayyidina Muhammad. Yang hari itu dah kita kata fa'il, nak adanya fa'il ni dia berasal daripada masdar. Jadi masdar asal fa'il furu'. Sebab fa'il ni cabang daripada isim. Ini asal kalimat tu adalah masdar. Dengan fa'il daripada mana? Daripada masdar ni lah. Jadi fa'il ni dinamakan sebagai furu'. Jadi furu' dan yang ni asal. Dalam kitab kita pun disebut, yang ni disebut mustaq dan asal disebut mustaq minhu. Kemudian satu lagi fa'il untuk memberi faham, untuk memberi faedah berhajat kepada fa'il. Jadi fa'il ni disebut sebagai muhtad, yang fa'il ni disebut sebagai muhtad minhu, yang berhajatkan kepadanya. Jadi siapa yang berhajat kepada siapa? Fa'il nak memberi faham, dia berhajat kepada fa'il. Jadi asalnya apa dia? Asalnya fa'il dia. Fa'il ni huruf. Fa'il ni huruf.
Jadi pada fi'il dia ada dua ilah far'iyah. Ini satu dan ini satu. Ni kita sebut fi'il dulu. Kemudian ada beberapa jenis isim, yang mana isim ni ada juga dua ilah. Dua ilah yang sama, iaitu ilah furu'. Maka ketika tu isim tersebut mengambil hukum fi'il. Mengambil hukum fi'il, tak terima tadbir dan juga tak terima balik bawah. Ambil dia punya takrif dulu. Sebelum nasab. Mamnu' min as-saraf. Dan disebut mamnu' min as-saraf, isim yang dicegah daripada saraf. Apa dia? Dia kata isim mamnu' min as-saraf ni huwa alladhi ashbaha al-fi'la, iaitu isim yang menyerupai fi'il. Dia menyerupai fi'il pada apa? Fi wujudi illataini far'iyataini. Satu, dia menyerupai fi'il. Menyerupai fi'il pada apa? Pada wujudnya dua ilah far'iyah. Pada wujudnya dua ilah far'iyah. Ilah yang tadi kita sebut. Ilah yang tadi yang kita sebut ada pada fi'il. Dan isim menyerupai pada ada dua ilah. Baik. Kalimat dalam bahasa Arab asalnya nakirah ke ma'rifah? Asalnya nakirah ke ma'rifah? Nakirah kan? Satu kalimat tu apa? Bait yang mengumpulkan ilah-ilah mamnu' min as-saraf. Ijma' wazin. Ijma' merujuk kepada jamak. Jamak asal dia
Sebelum jadi jamak mufrad. Baik. Wazin. Wazan fa'al. Fa'al asal dia isim. Adilan. Adil ni sebelum dia buat lah. Anda tak mesti adil yang asal saya nak terangkan. Muannas, taknis. Asal muannas apa? Zakat. Ataupun tadkir. Ma'rifah sebelum asal dia nakirah. Tarkib asal dia mufrad juga. Mufrad ataupun tarkib. Jadi mufrad maksud lain. Jadi mufrad maksud lain. Wazid, ziyadah, mazid. Asal mazid mufrad jamak. Mufrad yani mazid. Asal mazid sebelum mazid mazid. Nah, kita tengok lagi. Ajam, asal ajam Arab. Kalimat dalam bahasa Arab asal dia apa? Arab kan? Lepas tu menjadi Arab, oh jadi ajam. Lepas tu fal wasfu. Ada buku itu, ada terangan. Sifat. Ataupun makna. Asalnya zat. Mazid asalnya mujarrad. Ini informasi. Ijma' wazid adilan anis bima alifatin raqib wazid mujmatan fal wasfufat kamulan. Baik, ini ada 9 illah. Kat sana 9 kan ni sebut 8 kot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9. Ada 9 illah semuanya terkumpul di dalam bait yang ditulis. Ijma' wazid alilan anis bima alifatin raqib wazid mujmatan fal wasfufat kamulan. Baik, contoh dah bagi satu kalimah. Kalimah Fatimah. Kalimah Fatimah. Dia ada 2 illah. Fatimah ni makna nasarah sebab ada 2 illah far'iyah. Yang pertama apa? Taknis ataupun muannas. Yang kedua alamiah ataupun makrifah. Ada 2 ilah. Asal taknis apa dia? Zakat ataupun tadkir. Asal alamiah dia jadi alam, jadi makrifah, nakirah. Jadi sekarang ni dia ada 2 ilah. Sama macam fa'il dia ada 2 ilah. Jadi sama pada ada 2 ilah. Bukan nak kena sama betul-betul. Sama pada ada 2 ilah. Yang ni Fatimah ni ada 2 ilah, fa'il pun ada 2 ilah. Ini disebabkan dia ada 2 ilah, maka Fatimah ni pun jadi mamnu minas sarf. Contoh nama lain Utsman. Utsman. Apa 2 ilah yang ada pada Utsman? Satu, alamiah. 2,
ada mazid alif nun. Asal alamiah nakirah. Jadi dia jadi alam, maknanya dia terkeluar daripada asal. Jadi alamiah ni terkeluar daripada asal dia, itu asalnya nakirah. Mazid asalnya mujarrad, jadi dia terkeluar daripada asal. Jadi ada dua ilah furu'. Satu alamiah, satu mazid. Ini apa? Contoh kalimah afdal. Afdal. Apa dia afdal? Yang terlebih, daripada yang terlebih afdal lah. Yang terlebih baik sekali. Afdal. Yang terlebih afdal. Satu wasfiyah, dia sifat. Satu lagi apa? Apa dia kat sini? Fa'il. Wazan fa'il. Wasfiyah asal dia apa? Asal sifat zat. Hanya kalimah Arab. Maknanya satu tu dia menunjuk pada zat, itu yang asal. Tiba-tiba ini sifat dia terkeluar daripada asal iaitu zat. Wazan fa'il asal dia apa? Fa'il asal dia isim. Kemudian jadi apa ni fa'il, jadi dia terkeluar daripada asal dia, huruf ni semua huruf. Jadi ada dua ilah fardiyah yang menyebabkan kalimah ni mamnu' min as-sarf. Lepas tu bila kata marartu bi rajulin afdala minka. Afdala, sedangkan dia sifat bagi rajulin, sifat yang apa ni, sepatutnya dia pun majrur, dia ikut mausuf. Sebab mausuf dia majrur. Tapi yang ni majrur, dia majrur juga, tapi tak majrur dengan kasrah, majrur dengan fathah. Marartu bi rajulin afdala minka. Contoh atau ramah ataupun tak dan tak. Atau ramah. Semua ni asal dua kalimah, kemudian dicantumkan jadi satu kalimah. Dia tak terpisah. Hadramaut, Ba'labakka, Mursa'i. Okey. Kemudian New York. Semua ni satu keadaan mencantumkan sekali, dinamakan tarkib masjid. Sebelum ni kan kita sebut dah, murakkab ada beberapa jenis. Ada tarkib masjid, ada tarkib idafi, ada tarkib isnadi. Kita ngaji awal dulu dekat al-kalam. Al-kalam wal lafzul murakkab, dekat murakkab. Tapi maksud di situ murakkab isnadi. Tapi murakkab di sini murakkab tarkib masjid. Yang kedua kalimat dia cantum jadi satu kalimat dah. Dah tak selain. Contoh Ba'labakka, tak banyak dia punya kalimat. Hadramaut, Mursa'i, New York. Jadi semua ni satu dia punya ilah fardiyah dia murakkab, asalnya mufrad, dan satu lagi alamiah. Asal nakirah, dia terkeluar daripada asal nakirah jadi ma'rifah. Jadilah ada dua ilah fardiyah pada kalimat-kalimat.
mamnu' min as-sarf, mamnu' min as-sarf, dia ada dua illah. Dia ada dua illah. Bila satu kalimat tu mamnu' min as-sarf, antara dua ni mesti ada. Antara dua ni mesti ada. Sama ada kalimat tu alamiah ataupun kalimat tu wasfiyah. Kemudian digabungkan dengan satu illah yang lain. Ni faham tak? Illah alamiah mesti ada, sama ada alamiah ataupun wasfiyah. Antara satu illah tu kan ada dua illah. Satu Fatimah, kalimah Fatimah, dia ada dua illah kan. Jadi satu yang alamiah, satu lagi ta'nis. Dia ada satu alamiah. Afdal, kalimah afdal, satu wazan fa'il, satu lagi wasfiyah. Dia mesti ada salah satu, sama ada wasfiyah ataupun alamiah. Kemudian dia akan digabungkan dengan illah yang lain. Salah satu ni mesti ada. Salah satu ni mesti ada pada kalimah yang mamnu'ah min as-sarf. Kita baca dulu sikit. Ada yang tak jelas? Ada pertanyaan? Ada soalan? Biar jelas tu. Kata syarah rahimahullah, wa aqulu lil fathi mawdi'un wahidun takunu fihi alamatan ala khafdi ismi, alamatan wa huwa al-ismu alladhi la yansarif. Wa ma'na kaunihi la yansarif annahu la yaqbalu sarfa wa huwa at-tanwin. Wal ismu alladhi la yansarif, nak bagi takrif dia, isim yang tidak munsharif itu adalah walladhi ashbaha al-fi'la fi wujudi illataini far'iyataini ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na aw wujida fihi illatun wahidah taqumu maqamal illatain, ataupun ada padanya satu illah sahaja tapi satu illah tu menempati dua illah. Ni kita akan terangkan sekali. Nak cuma terangkan yang pertama dulu. Maksudnya boleh kita bahagikan kepada dua, mamnu' min as-sarf terbahagi kepada dua. Satu ditegah daripada sarf kerana ada satu illah, satu lagi ditegah kerana daripada sarf kerana ada dua illah. Wal ilal allati tujadu fil ismi wa tadullu ala far'iyyah wa hiya raji'atun ila al ma'na ithnani laysa ghairu. Al-ula al-alamiyah wa thaniyah al-wasfiyah. Jadi dua illah yang mesti ada ni, ini illah yang merujuk kepada makna. Dua illah ni, alamiyah dan juga wasfiyah, iaitu illah yang merujuk kepada makna. Adapun baki-baki illah yang lain itu merujuk kembali kepada lafaz. Fala budda min wujudi wahidatin min hataini illataini fil ismi al-mamnu'i min as-sarfi bisababi wujudi illataini fihi. Dia kata tidak dapat tidak daripada wujudnya salah satu daripada dua ni. Pada kalimah yang mamnu'ah min as-sarf mesti ada, sama ada wasfiyah ataupun alamiyah. Salah satu mesti ada. Kemudian akan digabungkan dengan satu lagi illah. Wal ilalul lati tujadu fil ismi, dan illal yang ada pada isim, wa tadullu 'ala al-far'iyyah wa takunu raji'atan ila al-lafzi sittu ilalin. Dan illah yang ada pada isim dan menunjukkan atas far'iyyah dan ianya kembali kepada lafaz itu ada tujuh illah. Apa dia? Wahiyat ta'nis bi ghairi alifin. At-ta'nis bi ghairi alifin. Kenapa dia kata ta'nis bi ghairi alif? Sebab ta'nis bi ghairi alif dia cukup dengan satu illah. Cukup dengan satu illah. Wal ujmatu wat tarkibu wa ziyadatul alifi wan nun wa waznul fi'li wal adlu. Ni adil. Wal adlu ni apa adil? Al adl. Al adlu ni kita tak khuruj anil asli, terkeluar daripada asal.
Contoh orang Arab, dia nak cakap macam mana? Tak contoh ini. Contohnya isnain. Nak kata orang tu main apa ni, depa tu datang dalam keadaan dua. Maknanya kata ja'u isnain. Tapi depa tak kata macam tu. Dia ubah cara. Depa sebut ja'u contohnya masna. Jadi tak perlu dia sebut isnain. Maka itu ada dia berpaling daripada yang asal. Asalnya isnain. Depa datang berdua, dua orang. Jadi depa tukar dengan menyebut ja'u masna. Dua orang. Dia tak sebut dah isnain. Tak perlu. Itu dinamakan al-adlu. Ataupun nama orang atas wazan fu'al, dia tukar asal daripada wazan fa'il tukar kepada wazan fu'al. Contoh Amir jadi Umar. Sebab tu nama Umar mamnu min as-sarf. Ja'a Umaru, ra'aitu Umara, marartu bi Umara. Semua mamnu min as-sarf. Sebab dia ada ilah, satu alamiah, satu lagi ada dua ilah. Kita tengok contoh. Lepas tu dalam Quran ada orang yang tafsir salah. Tafsir salah macam mana? Ayat Quran Allah sebut fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kata nikahilah apa yang baik daripada wanita tu 2 orang, 3 orang, 4 orang. Memang sebut masna wa sulasa wa ruba', tapi di sini tak guna kaedah ni. Jadi ada yang mentafsirkan ikut guna kaedah ni. Yang kahwinlah daripada perempuan tu 2, 3, 4. Dapat majmuknya berapa? 2, 4, 3, 6, 4, 8. 18 orang. Kat Indonesia ada kahwin 18. Pakai ayat Quran tak? Bukan tak ada dari Quran. Ada ayat Quran tak? Tapi tak kena tafsiran dia. Maksud dia masna maknanya 2. Jadi kira 2, 4. Sulasa 3, 6. Jadi 6 campur 4 10. Waruba 4, 8. Ini 18. Tapi tafsiran tu salah. Sesat pun dia guna ayat Quran tak? Tapi keramah yang dia nak. Macam tu lah kita tengok firaq yang sesat ni. Maknanya ayat Quran pun ada, hadis pun ada, tapi ke arah mana yang dia nak. Maknanya keluar daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok Mu'tazilah, dia guna ayat Quran juga. Dia guna ayat Quran, guna hadis, tapi salah tafsiran dia keluar daripada aliran jalanan ahli sunnah wal jamaah.
Sambung dia kata tadi wal adlu. Lepas tu dia kata wala budda min wujudi wahidatin min hadhihi al-ilal ma'a wujudil alamiyyati fihi. Dia kata tidak daripada 6 illah ni, salah satu daripada 6 illah ni sekali dengan alamiah. Yang pertama apa? Taknis. Taknis dia main di alif. Kedua apa? Kedua semua kan? Majmah. Yang ketiga tarkib. 4 dia ada tu alif bangun. 5 dia kata maknanya alamiah dia bukan satu kalimah tu yang ada ilat alamiah, maka dia akan gu dengan salah satu pada nama. Terkadang satu kalimah tu ilah dia alamiah dengan taknis. Ada kalimah tu dia mampu nasarah, ilah dia alamiah dengan ujmah. Ada satu kalimah tu mampu nasarah alamiah dengan tarkib. Ada alamiah dengan ziyadah, alif nun. Semua ada. Ada semua ni 6 ni mesti dia ada salah satu ilah lagi iaitu alamiah. Anda pun nak terang ini jadi lain sikit. Berbalik-balik sikit. Ada pun wasfiyah, dia hanya ada 3 daripada 6 ni. Yang pertama ziyadah alif nun. Ziyadah alif wa nun. Yang kedua wazan fi'il. Yang ketiga al-adl. Tak ada satu kalimat tu ilah dia wasfiyah dengan ujmah, tak ada. Kalau ujmah dia khas dengan alamiah. Kalau taknis dia ghairi alif dia khas dengan alamiah. Kalau tarkib dia khas dengan alamiah. Adapun 3 yang terbaki ni, ini yang dia sekali. Dia dengan alam pun boleh, dengan wasfiyah pun boleh. Dia faham? Adapun 3 yang pertama ni taknis dia ghairi alif, ujmah, tarkib, ini ilah ni dia khas dengan alamiah. Adapun 3 yang terakhir ni dia mustarak. Dia terkadang ilah dengan alamiah, terkadang ilah dengan wasfiyah. Cuma bezanya wazan fi'il pada alamiah bezanya wazan fi'il dengan alamiah dan wazan fi'il dengan wasfiyah. Wazan fi'il pada wasfiyah hanya dengan satu wazan saja, atas wazan af'al. Adapun wazan fi'il dengan alamiah terkadang atas wazan af'al ni, contohnya ahmadu, ataupun atas wazan fi'il mudhari', ya'rubu, yazidu, yashkuru, ja'a yazid, ra'aitu yazid, marartu bi yazid. Apa ni fi'il ya? Yashkur ataupun tarwib.
Jadi dia ada wazan-wazan yang lain. Adapun wazan fi'il dengan wasfiyah satu ni je, af'al. Lepas tu al-adlu ma'al wasfiyah. Kita makna rabak sikit. Al-adlu ma'al wasfiyah kadang datang tawazan fu'al ataupun kadang tawazan maf'al. Contoh sulas tawazan fu'al, rubah, kumas, sudas, amulah, ataupun tawazan maf'al dan ada masna. Kadang mau'ad satu-satu boleh buat dia. Nanti kita akan tengok di dalam kawakib ada dia perincikan lagi masalah ni. Adapun pada adil pada alamiahnya tawazan Quran. Umar, Zufar, Kusam, Ubad, Zuhal. Kita baca. Kita tengok contoh yang dia bagi. Dia kata wala budda min wujudi wahidatin min hadhihi al-ilal ma'a wujudi al-alamiyah fihi. Wa amma ma'al wasfiyah fala yujadu minha illa wahidatun min salas wa hiya ziyadatul alif wan nun aw waznul fi'li aw al-'adlu. Wa misalul alamiyah ma'a ta'nis bi ghairi alif Fatimatu wa Zainabu wa Hamzatu. Fatimah wa Zainab wa Hamzah. Dibagi contoh tiga tu ada isyarat yang mana ta'nis bi ghairi alif, ada ta'nis maknawi, ada ta'nis lafzi, ada ta'nis lafzi maknawi. Fatimah lafaz dia muannas, dia punya makna pun muannas juga. Ini ta'nis lafzi maknawi, maknanya muannas, lafaz pun muannas. Zainab yakni ta'nis maknawi, lafaz dia muzakkar tapi makna dia muannas. Zainab lafaz dia muzakkar, makna dia muannas. Ini ta'nis maknawi. Adapun Hamzah lafaz dia muannas, makna dia muzakkar. Ini ta'nis lafzi. Ada tiga. Dia bagi contoh tiga tu bukan saja-saja tapi ada isyarat. Dia nak bagi tahu bahawa ta'nis ni terbagi kepada tiga: ta'nis lafzi, ta'nis maknawi, ta'nis lafzi maknawi. Jadi ketiga-tiga tu bila bersama dengan alamiah ada dua ilah dia manut guna saraf. Wa misalul alamiyah ma'al ujmah. Misal alamiah serta dengan ujmah. Contoh Idris wa Yaqub, Idrisu wa Yaqubu wa Ibrahim, semua tak tanwin. Nama-nama nabi disebut dalam kitab-kitab apa ni nahu, semuanya manut minas saraf kecuali ada 6 nama. 6 nama terkumpul di dalam perkataan Syamlah.
Sin apa dia? Ha? Soalan. Soalan. Nun? No. Sin? Syahid. Betul. Mim? Aman. Lam? Lui. Ha? Jadi ini nama yang apa ni munsharif. Ini pada nama-nama Nabi yang munsharif. Ada pun yang lain semua baik munsharif. Ibrahim, Idris, apa ni Yaqub, Yusuf, Ayyub, Musa. ومثال العالمية مع العجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم ومثال العالمية مع التركيب معدي كريم بعلبك قاضي خان وبزر جامه مهر ورامح هرمز ومثال العالمية semua tu asalnya dua tu qadi khan dua sekali Ba'la Bakka Ma'di Karim. Wa misalul alamiyah ma'a ziyadatil alif wal nun Marwan wa Uthman wa Ghatafan wa Affan wa Sa'ban wa Sufyan wa Imran wa Qahtan wa Adnan. Wa misalul alamiyah ma'a waznil fi'li Ahmadu wa Yashkuru wa Yazidu wa Taghribu wa Tadmuru. Itu nama-nama orang semua. Wa misalul alamiyati ma'al adli Umaru asai Amir wa Zufaru asai Zafir wa Quthamu wa Hubalu wa Zuhalu wa Jumahu wa Quzahu wa Mudaru. Atas wazan asalnya fa'ilun, asal wazan fa'il, jadi atas wazan fu'al, bertukar atas wazan fu'al. Misalul walfiyah ma'a ziyadatil alif wan nun Rayyan wa Sya'ban wa Yaqdhan. Misalul wasfiyah ma'a waznil fi'li Akramu wa Afdalu wa Ajmalu. Semua atas wazan af'alu. Misalul wasfiyah ma'al adli Masna wa Thulatha Masna wa Sulasu wa Ruba'u wa ukharu jamak bagi ukhra. Wa ammal illatan allatani taqumu kullu wahidin minhuma maqamal illatain fahuma sighatu muntahal jumuh wa alifut ta'nisil maqsuratu awil mamdudah. Wa amma sighatu muntahal jumuh fadhabituha, dhabit dia ataupun syarat dia an yakuna ismu jam'at taksirin wa qad waqa'a ba'da alifi taksirihi harfani. Dia sirah apa ni syarat dia selepas alif taksir ada dua huruf ataupun ada tiga huruf selepas alif taksir tu, tapi di tengah antara tiga huruf tu ada huruf illah. Mati, sakit. Wa qad waqa'a ba'da alifi taksiri harfan nahwu masajida wa manabira wa afadila wa amadida wa amathila wa hawaidha wa tawamisa wa tawamitha. Itu semua contoh dia selepas alif taksir afadil. Alif tu, alif taksir selepas dia dua huruf. Masa alif tu selepas dia ada dua huruf, jim dan juga dal. Ama jida, selepas alif tu ada dua huruf. Semua sama.
Au salah satu ahrufin, ataupun selepas alif taksir tu ada 3 huruf, yang mana 3 huruf tu wasatuha sakinun, tengah-tengah dia mati. Nahwu mafatih, asafir, qanadil. Dalam surah Al-Mulk apa dia? Wa zayyana as-sama, wa zayyana as-sama ad-dunya, wa zayyana as-sama ad-dunya bimasabiha. Bimasabiha. Sebab apa makna guna surah? Masabiha, bukan masabihi. Atas wazan apa ni? Mafa'i ataupun mafa'i. Sini kita tambah fawa'i. Baik. Kemudian wa amma alifut ta'nis al-maksurah fa nahu hubla wa kuswa wa dunya wa da'wa. Jadi dia nak sebut apa ni, kalimah yang hanya ada satu ilah, tapi kerana ilahnya sangat kuat, seolah-olah dua ilah. Dia tak perlu kepada ilah yang lain. Dia tidak perlu kepada ilah yang lain. Satu, sirah muntahal jumu'. Apa maksud sirah muntahal jumu'? Maknanya tidak boleh dijamakkan lagi lepas tu. Jamak ni tak boleh nak jamak lah. Sebab kadang-kadang ada setengah jamak dia boleh jamak lagi. Ada jamak, nama dia jamak khilaf. Tiga sampai 10. Sehingga 3 sampai 10 kan? Jamak khilaf. Nak lebih lagi dengan jamak kasrah. Jadi boleh jamak, boleh dijamak lagi. Ada jamak, boleh dijamak lagi. Contoh kalbun. Jamak dia aklu. Kalau jamak dia lah. Khilaf pun sama juga. Jamak dia lagi akali. Ini dipanggil jamak-jamak. Selepas tu tak ada jamak dah. Selepas dia tidak boleh lagi di jamak tu dinamakan sirah muntahal jumu'. Sirah yang ni akhir bagi jamak. Selepas dia tidak boleh lagi di jamak dah. Kalbun, aklub, akali. Itulah yang nak ingat. Itu maksud sirah muntahal jumu'. Jadi seolah-olah nak kata sekarang ni dia satu jamak ni dia dah keluar daripada asal lah. Asalnya mufrad, terkeluar daripada asal jamak. Kemudian jamak ni keluar daripada asalnya ni, jamak-jamak. Jadi ada dua, seolah-olah menempati dua ilah. Satu ilah menempati dua ilah. Sebab tu kalau dalam kamus jamak-jamak dia akan buat macam ni. Jim-jim, tak silap. Ataupun ni. Ni kan belajar jim-jim. Itu kena tengok dalam kamu dia ada dia punya apa ni, rumus-rumus dia. Itu pun kena tahu juga. Itu kena kembali kepada mukadimah kitab. Dia akan bagi tahu rumus-rumus. Belajar macam mana nak guna rumus. Sebab untuk permulaan seloknya handset tu tak tepi tu. Kamu guna handset tu boleh dipakai. Tu bila-bila kalau dekat luar tidak ada rumus. Tapi belajar guna rumus, biar kamus tu kita tahu kat mana tempat dia, kat mana tempat dia, kita boleh
Kita boleh cari mudah. Yang bagi ada hitam, nampak tangan tepi hitam tu. Peluh kan. Mari tepi-tepi ni hitam kan. Dia aja duk buka. Wa amma alifut ta'nis al-maksurah fanahu hubla wa quswa wa dunya wa da'wa. Satu yang akhir tu yang berbentuk yang tulisan ya tu atau alif tu, tapi semua ditulis dalam bentuk ya. Ditulis dalam bentuk ya. Dia asalnya alif. Ada isyarat lah tu. Nanti dalam surah akan ngajilah. Maknanya kalimat-kalimat yang asalnya ya, yang asalnya waw, kemudian ditukar jadi alif. Ditukar jadi alif. Contoh kalimah Roma. Roma ya, ini masuk surah ni. Roma yarni. Ni asal dia apa? Ni huruf apa ni? Alif. Asal dia? Asal dia ya. Kita tengok kat muka ni kita tahu yarni. Asal dia Roma ya yarni. Roma ya. Kemudian kaedah dia apabila berbaris dia dan sebelum mereka berbaris, maka ditukar jadi alif. Tapi tak ditulis macam ni. Dia tak ditulis Roma. Ditulis Roma macam ni. Ada bentuk berbentuk ya. Isyarat asal dia adalah ya. Isyarat asal dia adalah ya. Alif ni asal dia ya. Macam tu juga da'a. Da'a dia ada apa? Ini alif. Asal dia apa? Asal dia waw. Da'awat yada'u. Fa'ala yaf'ulu. Itu surah apa? Surah tu. Jadi sama juga. Asal dia adalah da'awat. Waw berbaris, sebelum dia pun berbaris. Jadi ditukar kepada alif. Jadi da'a. Tidak. Tapi yang ni tak ada tulis. Tak tulis bentuk alif dah. Apa ni tak tulis bentuk ya. Alif asal ni. Sama balik. Wa amma alifut ta'nis al-maksurah fanahu hubla wa quswa wa dunya wa da'wa. Wa amma alifut ta'nis al-mamdudah fanahu hamra wa da'ja wa hasna wa bayda wa kahla wa nafiqa wa ulama. Itu semua mamnu min as-sarah sebab berakhir dengan alif ta'nis al-mamdudah. Bezah maksurah, tengoklah akhir dia alif dia bentuk ya tu. Mamdudah dia ni. Belakang dia sekali tu ada hamzah. Syarat dia mestilah alif ni datang selepas 3 huruf. Datang selepas 3 huruf. Itu dobit lah. Dobit mudah nak kenal. Datang selepas 3 huruf ataupun lebih. Contoh kalimah hamra. Ada 3 huruf. Ha, mim, ra. Baru datang alif. Contoh kalimah ulama. Ada ain, ada lam, ada mim. Selepas tu baru datang alif. Alif tu datang selepas 3 huruf ataupun lebih. 3 ataupun 4. Sebab tu nanti jangan tertukar dengan kalimah-kalimah lain. Contoh sama. Kalimah sama dalam Quran bertanwin kan, sama. Tapi yang ni alif datang selepas 2 huruf. Ma datang selepas 1 huruf. Yang ni tak dikira. Bukan masuk ke nasarah.
Baru Nasarah, alif dia yang alif mamdudah, alif dia mesti datang selepas 3 huruf ataupun lebih. Sama ma ibtida ni, tapi ni ada syarat lain lah. Syarat dia bukanlah apa ni, alif tu alif yang asli, dan alif tu bukannya yang ditukar daripada huruf lain. Syarat dia alif tu merujuk pada taknis dan juga bukan huruf yang asli. Malha, ini bukan, alif ni bukan merujuk pada taknis. Kalimah fatah, alif ni bukan merujuk pada taknis. Jadi tak termasuk dalam taknis apa ni, taknis yang kita bincangkan. Tapi cuma bezanya di sini alif maksurah, di sini alif mamdudah. Cuma pada alif mamdudah tadi syarat dia mestilah selepas alif itu datang selepas 3 huruf ataupun lebih. Adapun kalau alif itu datang sebelum 3 huruf, contohnya 2 huruf ataupun 1 huruf, jadi kalimah tu munsharif. Fakulu ma zakarna min hadhihi al-asma' wa kadha ma ashbahaha la yajuzu tanwinuhu wa yukhfadu bil fathah. Itu hukum dia. Hukum dia apa? Khafat dengan fathah, ganti daripada kasrah. Nahwu sallallahu ala Ibrahim khalilihi wa nahwu radiyallahu an Umar amiril mu'minin. Fakullun min Ibrahim wa Umar makhfudun lidukhuli harfil khafdi alayh wa alamatu khafdihima al-fathatu niyabatan 'anil kasrah li'anna kulla wahidin minhuma ismun la yansarif wal mani'u min as-sarfi min sarfi Ibrahim al-alamiyah wal hujmah wal mani' min sarfi Umar al-alamiyah wal 'adlu wa qis 'ala hadha al-baqi. Kemudian syarat nak mamnu min as-sarf ni mestilah dia tidak ada alif lam dan mestilah dia tidak jadi mudhaf. Itu syarat dia. Sebut di bawah ni wa yushtaratu li khafdi ismi alladhi la yansarif bil fathati an yakuna khaliyan min al. Mestilah kosong daripada al. Kalau ada al, maka isim tu kembali balik munsharif. Dan yang kedua wa alla yudhafa ila ismin ba'dahu, dan dia tidak diidhafatkan kepada isim selepas dia. Maknanya dia tak jadi mudhaf. Kalau dia jadi mudhaf, maka dia munsharif. Fa in qatarana bi al aw udhifa khufida bil kasrah. Maka kalau berhubung dengan alif lam ataupun diidhafatkan, maka ketika tu dia dikhafatkan dengan kasrah. Seperti firman Allah Ta'ala, nahmu qawlihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajidi, bukan lagi masajida. Wa marartu wa nahwu marartu bihasna'i quraisyin, bihasna'i mudhaf ilaih. Jadi dia jadi mudhaf. Waktu itu tak jadi bihasna'a, jadi bihasna'i quraisyin. Contohnya marartu bi ini yang perempuan, hasna muannasnya untuk perempuan. Kalau lagi kita sebut marartu bi ahsani rajulin, marartu bi ahsani rajulin fi hadzal bait. Untuk jadi asalnya ahsana jadi ahsani sebab jadi mudhaf. Itu dua syarat. Kita habiskan alamat jazam. Ada soalan tak? Nama dah tulis ni, ini nak baca. Ada soalan tak? Baik. Alamatul jazmi. Qala walil jazmi alamatani as-sukun wal hadf. Jadi jazam ada dua alamat sahaja, iaitu yang pertama sukun, yang kedua hazaf. Jika nak ikutkan alamat jazam ni satu iaitu hazaf.
Sama ada hazaf harakat, maknanya jadi sukun lah, ataupun hazaf huruf illah, ataupun hazaf nun. Nak kira satu saja alamat jazam. Tapi disebut di sini sukun dengan hazaf. Qala walil jazmi alamatan as-sukun wal hadfu wa aqulu yumkinuka an tahkuma 'ala al-kalimati bi annaha majzumatun aw wajadta fiha wahidan min amrayn. Al-awwal as-sukun wa huwa al-alamatu al-asliyatu lil jazmi. Sukun alamat asal bagi jazam. Wathani al-hadfu wa huwa al-alamatu al-far'iyyah. Wa likulli wahidatin min hataini al-alamataini mawadi'u sanazkuruha laka fima yali. Mawdi'us sukuni qala fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari' as-sahih al-akhir. Kata musannif rahimahullah, adapun sukun maka ia jadi alamat bagi jazam pada fi'il mudhari' yang akhirnya huruf sahih, yang berakhir dengan huruf sahih. Maksudnya lawannya fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah. Huruf illah ada 3, alif, waw dan juga ya. Kalau fi'il mudhari' itu akhirnya salah satu daripada huruf illah, maka dia tidak dijazamkan dengan sukun, tapi dijazamkan dengan hazaf huruf illah tersebut. Masuk pada alamat yang kedua, alamat ganti nanti. Ini kita nak sebut fi'il yang berakhir dengan huruf sahih. Yaf'ulu, yaktubu, yadribu, yansuru, yaktubu, yakhruju. Itu semua akhirnya semua huruf sahih. Jadi bila masuk jazim, ada apa ni amal yang menjazamkan, maka ketika tu dia jazam dengan sukun. Wa aqulu lis-sukuni mawdi'un wahidun yakunu fihi alamatan ala anna al-kalimata majzumatun wa hadha al-mawdi'u huwa al-fi'l al-mudari' as-sahih al-akhir wa ma'na kaunihi sahih al-akhir anna akhirahu laysa harfan min huruf al-'illati ath-thalathati allati hiya al-alif wal-waw wal-ya. Dia kata makna keadaannya sahih akhir, bahwasanya akhir dia bukan satu huruf daripada huruf-huruf illah. Yang mana huruf-huruf illah itu adalah alif, waw dan juga ya. Wa misalul fi'l al-mudari' as-sahih al-akhir yal'abu wa yanjahu wa yusafiru wa ya'idu wa yas'alu. Fa idza qulta lam yal'ab 'aliyyun wa lam yanjah balidun wa lam yusafir akhuka wa lam ya'id ibrahim khalidan bi syai'in ولم يسأل بكر الأستاذ فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه وعلامة جزمه السكون وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. مواضع الحذف قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة allati rafuha bi sabatin nun. Dia kata adapun hazaf, maka hazaf ni jadi alamat bagi jazam pada dua tempat. Pada fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah dan pada fi'il mudhari' ataupun kita sebut pada af'alul khamsah. Ini fi'il mudhari' yang rafu' dengan subutin nun. Itu af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi bila berhubung dengan fi'il mudhari' tadi dengan nun niswah ataupun alif isnain ataupun wawul jamaah, maka ketika jazam dengan hazafkan nun. Wa aqulu lil hadfi mawdi'ani yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmil kalimah. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويبقى. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويقسو وينبو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره
ya, yu'ti wa yaqdi wa yastaghshi wa yuhyi wa yalwi wa yahdi. Fa idza qulta lam yas'a aliyun ila al-majdi fa inna yas'a majzumun lisabqi harfil jazmi alaih wa alamatu jazmihi hadful alif wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Dia kata, kita tengok contoh lam yas'a aliyun, asal dia yas'a, tapi masuk lam, kita buang, kita hazafkan alif tu, alif yang ditulis dalam bentuk ya. Sebab apa dia dibuang tu? Sebab masuk lam. Dia kata lisabqi harfil jazmi alaihi, sebab terdahulu huruf jazam atasnya. Alamat jazam dia mana? Wa alamatu jazmihi hazful alifi, hazaf alif. Lepas tu fathah sebelum dia, wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Fathah sebelum dia pada ain tu, itu dalil atas fathah, atas apa ni, yang alif yang dihazafkan. Wa huwa fi'lun mudhari'un mu'tallul akhir. Wa idza qulta lam yad'u Muhammadun illa al-haq fa inna yad'u, dah buang dah waw, asal yad'u masuk lam jadi yad'u. Yad'u ni fi'lun mudhari'un majzum, sebab apa? Disabqi harfil jazmi alaih. Alamat jazam dia hazaf waw. Lepas tu ada alamat dah, waw ni dihazafkan, ada alamat. Apa dia? Dhammah sebelum waw tersebut. Wa dhammatu qablaha dalilun alaiha. Dhammah sebelum waw tu dalil atas waw yang dihazafkan. Wa idza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun lisabqi harfil jazmi alaih wa alamatu jazmihi hadful ya wal kasratu qablaha dalilun alaiha. Wa qis ala dhalika akhawatiha. Lepas tu dia bagi contoh kaedah, lepas tu kita kiaskanlah. Pandai-pandai buat sendiri. Jadi kita dah mengaji kaedah, jadi kita belajar guna kaedah yang diberikan kepada kalimat-kalimat yang lain. Al-mawdi'u tsani al-af'alul khamsah allati turfa'u bi subutin nun wa qad sabaqa bayanuha wa misaluha yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina taqulu lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi fa kullu wahidin min hadhihi al-af'al fi'lun mudhari'un majzum bisabqi harfil jazmi alladhi huwa lam alayhi wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tak ada nun, asalnya yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina, buang nun. Masih berbaki alif dan juga waw dan juga ya di akhir tu. Jadi alif, waw, ya, semua tu fa'il. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Al-alif atau dhamirun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in, jadi fa'il. Ada soalan? Macam nak jauh sikit, nak masuk pada maf'ul. Asalnya apa ni, bab ni tak ada masalah kan? Soalan yang tadi Maghrib dan Sorof. Jadi Maghrib dan Sorof tu nanti dalam Kawakib dia ada tafsir lagi. Dia ada tafsir, lepas tu dia ada syarat-syarat dia. Contoh nama-nama mu'annas Hindun. Nama-nama mu'annas ada 3 kalimat, tapi tengah-tengah dia mati, Hindun. Jadi boleh kita nak jadikan dia mamluk dan sorof, ataupun kita jadikan dia macam biasa, i'rab macam biasa, bukan i'rab mamluk dan sorof. Boleh pilih.
Tapi mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, itu nanti disebut dalam kawakib. Tapi nak saja panjang di sini, nanti dalam kawakib kita boleh jalan dadu sikit. Kita boleh jalan dadu sikit. Jadi habis dah bab alamatil i'rab. Dia terangkan secara tafsir satu persatu. Nanti selepas ni faslul fil mu'rabat ni, faslul mu'rabat ni, yang ni dia terangkan secara ijmal. Tadi dia terangkan secara panggil apa? Secara detail. Yang ni dia terangkan secara global. Secara ijmal. Dia sebut-sebut macam tu kan. Dia cara syarah. Ada orang yang syarah dia sebutkan secara global dulu, dia sebut secara ijmal dulu, tak terperinci. Dia sebutkan secara sepintas lalu. Lepas tu boleh perincikan satu persatu. Tapi musannaf ni dia sebut satu persatu, dia secara terperinci, dia buat khulasah. Khulasah bagi semua yang kita dah mengaji dah. Jadi kita pun boleh jalan yang kat situ. Ni tak lama, nanti kita jalan saja. Jalan sebab dia sebenarnya ulang balik apa yang kita dah mengaji. Lepas tu kita boleh masuk kepada marfu'at yang tujuh. Sampai itu. Saya nak ambil 10 masuk dalam kelas dah. Jadi anda nak cepat sikit lah. Mungkin anda akan ambil lebih sikit. Jadi kalau laju sangat, tolong bagi tahu lah. Ataupun kalau ada tersilap kan, apa betul ingat lah. Ada laju-laju ni kadang-kadang ada tersilap. Wallahu a'lam. Ada soalan?